tak brand nak eksklusif, maknanya jadi brand ambassador dengan Kelly. Sign setahun, 2 tahun, long term contract. Okay. Dan ada tak brand yang Kelly nak sangat tak dapat-dapat lagi sama sekali. Running ni terus terang kan, kadang-kadang saya tengok ada brand pun semua nak free je kan. Semua nak free kan. Lepas tu kalau siapa-siapa nak jadikan dia punya kerjaya tetap, Yes. dia kena buat lebih benda tu. Ada orang pernah cakap kat saya, shoot video senang je. Ya. Itu semua senang je. Tetapi benda yang korang cakap senang pun korang tak buat sekarang. Best gila dekat Mios Coffee Section 13 ni. Yes, Zat. Dia dah awal lah. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Al Rumi Channels. Video paling special sepanjang tahun 2024. Kenapa special? Lokasi on point. Makanan on point. Dan yang penting, saya minta tamu jemputan khas sangat-sangat on point. Top tier influencer running di Malaysia yang paling susah nak dapat demi jadual dia. Perkenalkan Kelish. Letak sound sendiri. Terima kasih. Perkenalkan Kelish. Macam tu Terima kasih sudi hadir. Allah, sebenarnya saya menantikan. Gila baru minat panggil saya ni. Saya bukan tahun ni, saya dah tahun 2 saya memang nak sangat buat video dengan Faham? Kelish. Jadi kali ni lebih relax lah kan. Santai. Berangan nak buat video lari-lari. Tapi dah puas tengok dia berlari kan. Kita buat yang selain lari lah. Ya, kita keluar sikit. Yep. Tengok different angle. Yep. Cik. Oh, sebab hari ni pun tajuk dia different angle. Okey, apa? Tajuk dia hari ni different angle sebab Kelish ni terus terang walaupun dia jauh muda daripada saya, dia seorang yang sangat saya kagumi. Mainly sebab apa tau? Dia punya setiap konten yang dia buat tu, dia punya value tu akan memberi inspirasi kepada cover semua lapisan. Beginner ke, pro ke, lelaki, perempuan, sangat sesuai. Dia universal dan evergreen. Faham. Betul kan? Faham? Dan Mungkin betul, saya pun tak tahu. Saya rasa betul sangat. Dan dia punya kemuncak tu apabila last year dia tercalon dan memenangi anugerah TikToker of the Year kategori sport, betul Ya, betul. Last year. Ada bawa ke? Tertinggal lah. Tertinggal dia punya piala. Nanti kita edit kat sini. Boleh. Edit kat sini. Itu kemuncak yang tu saya tak tahu. Saya spontan excited gila. Walaupun saya tak pandai TikTok lah. Baru nak buka kan. So hari ni tajuk dia yang mungkin ramai tak akan menyangka. Tajuk dia bila kita support influencer, content creator, call, KOL dan sebagainya. Orang semua sebut tentang brand sponsor, barang free. So untuk menjawab soalan tu sambil kita makan hari ni, kita nak mengupas lah Boleh, tak ada had. Ni bukan macam podcast tapi dah boleh kira podcast juga kan. Sembang santai. Yes. So kalau anda nak tahu apa soalan-soalan killer, soalan-soalan panas kepada Kelish, kan anda kena tonton sampai habis. Tapi sebelum itu, bak kata sahabat saya dari Kota Baru Kelantan, don't wait long. Subscribe. A few minutes later. Ini kita nak shout out dulu lah untuk venue kita yang sangat best, selesa, cozy ni kan. Yes. Kita kat mana Kelish hari ni? Kita dekat Mios Coffee, Section 13. Bila baru Mi tanya makan kat mana, sebenarnya saya blur. Walaupun duduk Shah Alam. Tapi first impression duduk sini? Selesa lah. Tadi parking senang, makanan pun sedap. Sedap kan? Yep. Jadi siapa nak datang Mios Coffee dekat Section 13 betul. Google aja, nanti saya letak link kat bawah ni, anda boleh datang Hari ni 27 Oktober. Semua orang kat Putrajaya masuk Gamin. Jadi tak join ke? Soalan awal tak sempat register lah. Lepas tu macam dah ramai sangat kat sana. Bila sebut register ni, jujur saya cakap saya dah the last 3 or 4 years saya dah lama tak register event. So event saya dijemput. Adakah Kelish masih register atau masih confirm dijemput? Masih register lagi? Selalunya kalau by invitation dia lambat. Selalunya 3-4 minggu sebelum event baru dapat kan. So by invitation selalunya event yang saya tak plan. Tetapi kalau event yang memang saya nak pergi, saya register dulu. Sebab saya tak boleh nak berharap. Ada orang cakap, Kelish kau minta lah kan. Satu, tak erti sebenarnya nak minta. Betul. Tak erti kan, sebab kadang-kadang kita tak tahu siapa behind that. So memang susah sikit lah. Tetapi kalau by invitation, insyaAllah saya pergi lah. But mostly, saya punya target event memang saya register sendiri. Sebab apa? Kita bila target event, kita dah plan training, Yes, correct.
tak boleh lah main ad hoc kan. Betul. Kecuali nak santai-santai fun run boleh lah kan. Betul. Tak buat konten boleh lah kan. Betul. Okay, bila sebut Kelly's ni, saya terus terang dalam banyak-banyak influencer, saya sebut influencer lah. Pada saya influencer tu peringkat tertinggi dalam arena atau industri media Okay. berkat ni. Tapi dalam niche running, sebenarnya running kita ni di Malaysia tak besar sangat tapi sedang growing. Yes. Dalam banyak-banyak influencer, dia ada tier dia. Kelly's dah ada top tier 1, dia paling top. Kenapa saya tak malu cakap benda tu, walaupun saya beza umur dengan dia. Anda tengok quality video dia, konsistensi dia, dan saya dulu tak kenal dia tapi asyik keluar saya punya feed kan. Kalau terjumpa kat Putrajaya, saya terus follow dan terus saya kenal beliau lah. So dia top tier, kemudian dia tak perlu, dia punya profile memang dah terbukti, ada anugerah, dia punya follower, so top tier. Tapi untuk macam tu Kelly, bila awak along the way, dah berapa lama awak terlibat dalam buat konten? Tahun 2021. So ni dah 3 tahun lah almost. Okay. 3 tahun plus. Tak perasan sebenarnya. Okay, kalau boleh share umur awak berapa tahun? Saya tahun ni 31. 31. Tak muda lah. Dia bukan 31 tu adalah about time tu nak to peak. Okay. About time to peak. Kita pecah rekod dunia umur 31. Okay. About time to peak. Dalam masa 3 tahun ni, awak punya naik tu terlalu signifikan lah, terlalu substantial. Apa awak rasa awak punya key, kenapa awak berada di tahap tu? First, saya rasa bila kita nak grow dalam social media, for whoever lah, tak kisahlah siapa nak mencuba kan, saya rasa kena betulkan mindset lah. Sebab trend sekarang bila saya tengok, tak adalah saya nak salahkan korang, tapi beza dengan the way bila saya start dulu. Saya rasa Abang Rumi tadi dia cerita dia start daripada blog dan sebagainya. So dia ada step dia kat situ. Saya rasa ramai sekarang ni dia skip step. Dia skip step. So waktu saya nak start dulu, apa yang saya fikir is a storytelling. Saya nak cerita pasal diri saya. Saya nak tengok progress dan sebagainya. And saya rasa sekarang ni orang dah terlupa that step. Sebab people fall in love dengan you sebab story. Orang nak tahu macam Abang Rumi perjalanan dia, jantung dan sebagainya, orang nak tahu sebab people having the same problem kan. Macam saya, daripada gemuk kepada kurus, people having the same problem. So, play around dengan benda tu. Maknanya pertama, jujur cerita. Jujur. Terus terang macam saya pun, saya bukan cerita glory saya, semua kejatuhan tu. Exactly. Orang suka cerita macam tu. Yes, betul. So, itu paling penting lah sebenarnya. Jangan skip step lah bagi saya. Dan orang kata 3 tahun tu awak punya kenaikan, orang tak tahu groundwork tu awak buat sebelum 3 tahun tu. Part yang groundwork yang belum dikenali tu kan. Challenge, sangat-sangat challenge. Bila kita nak start ni memang even diri kita pun ragu-ragu. Ragu-ragu tu banyak. Kadang-kadang tu kan, saya dah shoot video ni awal dulu lah. Dah edit cantik, tak nak upload. Sebab rasa macam memandai. Rasa macam, banyak rasa. Banyak rasa. So memang awal tu memang perjalanan tu lah. Dengan orang lagi, orang dia tahu tak bila you nak do something yang memberi impak yang besar, awal-awal orang try untuk sabotage. Menarik ni. Orang try to sabotage. So awal-awal tu memang kena kering, kena kental. Sabotage tu macam orang jealous lah. Jealous. Rasa dengki. Kan. Faham. Benda-benda macam tu memang kena. Saya ada 2 orang bagi tahu Rashidi Ishak dengan Captain Rais. Bila kita naik, jangan kata yang suka, kita akan menambah orang yang tak suka juga. Mesti. Itu memang dia punya sifat. Kalau follower ada 100k, ambil 10% je. Ramai orang tak suka tu. Ramai juga. Ramai tu. Itu reality. Okay, bila kita sebut orang yang hater ni, apakah cabaran yang paling besar awak pernah hadapi lah tentang hater ni? Saya tak ingat lah, tapi of course kalau ada benda yang you tahu, sebagai contoh you dengar, you baca somewhere kan, kena reflect diri sendiri sebenarnya. Jangan cepat melenteng lah. Itu sebab you dekat social media, you tak nak buat musuh. Macam saya kalau saya dengar something kan, so saya re-evaluate. Saya tanya diri saya lah. Adakah benda yang saya buat tu betul atau salah? Faham. Ada orang benci you for no reason. Kan? Betul. Kan? So tak kenal pun. Tak kenal pun. Dan mungkin apa info yang dia dapat tu separuh, dia tak sepenuhnya kan. So bagi saya kena turun. Dan kalau betul you salah, tak ada cara lah, minta maaf je lah. Itu orang hater, tapi sebenarnya yang awak cakap 10% maybe kurang. Yang suka lagi ramai. Yes. So kenapa nak invest energy dekat orang tak suka kita? Sebab ramai lagi orang suka kita. Ini paling mendalam ni. Tak betul. Dan 10 komen kadang-kadang lah saya tak blame orang lah saya tengok dekat social media. Okey, ada 10 komen, 9 Tania, cantik semua, lepas tu ada satu lagi poyo. Mesti ada terselit. Okey, ada satu selit. Lepas tu kenapa social media influencer pergi reply yang poyo tu? Tapi
That's the point tau. Okay. Dia komen tu sebab maybe dia nak perhatian. Yes. The moment kita balas, dia dah win lah. Betul. the Dan tapi bagi saya dia ada cara tau. Yeah. Jangan reply dengan emosi. Jangan reply dengan emosi sebab kita doakan dia balik ke. macam kalau orang reply saya poyo kan. Yeah. Saya cara saya mungkin saya akan reply macam tak jumpa lagi orang yang lebih poyo pada saya. Macam tu lah. Kita just play around. Okay? Sebab bagi saya bila dekat social media you're not a person. You're a persona. Okay? You're a persona. So play around lah. Ini satu tip bagi especially yang baru nak bermula tu. Anda kena tonton ni, bawa sikit dia bagi ni. Penting sangat ni. Okay, jadi dalam nak membina awak punya profile, awak punya kerjaya lah saya kata, senang kerjaya ni mesti awak bergantung kepada brand lah. Yes. Kita perlukan brand, tapi untuk saya sekarang ni memang kita perlukan brand, tapi sebenarnya kena perlu sesama. Yes. Okay, dalam komitmen awak dengan brand ni, maybe awak boleh share kan, macam mana awak bermula dengan brand? Waktu saya awal dulu buat TikTok dulu, saya serius tak tahu yang brand boleh support kita. Serius. Memang zero knowledge time tu. Buat just for the sake of time tu memang cara kata terang lah nak dapat amount of followers. Tetapi saya tak tahu followers sejumlah itu boleh buat apa. Ketika tu. So after a year macam tu, tiba-tiba ada brand approach, kalau tak silap lah ada Armour tu awal-awal dulu. Saya macam oh wow. Boleh connect dengan brand Oh, tu brand pertama Under Armour Saya kalau saya tak silap lah. Yang international, yang awal-awal memang local brand memang banyak lah. So waktu tu macam oh wow. Dan memang sangat best lah sebab apa benda yang kita buat, brand support kita kan. Ya betul. Kita pun dah tak payah keluar duit nak beli barang tu. Betul, jimat banyak. Okay. Tapi masa tu masa bermula lah So dalam along the journey tu, saya rasa Kalish antara paling ramai atau banyak brand yang berkolaborasi dengan dia lah. Alhamdulillah. Yang paling tertinggi pencapaian yang mana? Boleh share dengan brand? Sebenarnya kalau pencapaian tertinggi semua overseas event lah. Overseas event. Macam first overseas event is Spain dengan Essex. Itu first lah. Malaga, yes. Dengan Muaiza. Abang Muaiza, yes. Lepas tu time tu yang kelakarnya saya tanya Essex, kenapa saya? I think that is benda yang you kena buat. Benda yang you buat sebab first apa benda yang you buat, you kena tahu apa benda yang betul. So saya suka bertanya. Saya direct je tanya. Sebab masa tu maybe kita baru juga. Lepas tu jawapan dia sebab you satu-satunya orang dekat TikTok yang buat video dan time tu Essex nak grow kat TikTok lah kot. So bila you tahu the key point tu, then you tahu what to do next. So masa tu macam mana Essex approach awak? Apa yang awak buat sebelum tu yang banyak-banyak video yang paling memberi impact sehingga Essex cari awak? Saya tak tahu mungkin konsistensi video dia nampak okey lah, dia boleh post mungkin lah Lain-lain event lepas daripada tu banyak lah overseas event, itu antara saya suka. Saya nak reflect diri saya juga. Ironically, kalau Kalish Under Armour, saya brand pertama yang bagi kasut free untuk review apa? Nike Malaysia. Jarang 4 kasut. Lepas tu terus senyap. Jadi dia nak kait dengan awak. Nike bagi, sekarang dah senyap. Saya tak ada sebab, tak tahu sebab kenapa dia tak panggil saya lagi. Maybe dah tukar orang. Jadi untuk awak Essex kan, mungkin saya boleh tanya kan. Essex masih panggil awak lagi tak? Saya Nike dah Lagi. Belum. Dia dekat tapi jauh. tak panggil lah. Different projection kot. Saya rasa macam bila kita tak tahu apa terjadi dekat marketing brand kan. So different projection. Kalau dia tak nak panggil saya pun, saya berbesar hati dia bagi dekat orang yang lebih memerlukan ataupun lebih layak kan daripada saya kan. But Essex kalau nak bagi saya masih di sini. I am the one, the way your son don't. Tak adalah. Sama juga. Essex pun dah lama tak panggil saya. But I think it is just a matter of opportunity. Kalau dulu saya pernah rasa dan sekarang ni mungkin orang lain pula merasa, dan I'm happy for it lah. Okay, soalan saya rojak juga. Saya akan kembali ke situ. Sebab bila kita dapat kasut free ni, barang-barang free ni, dia akan rasa seronok. Tapi orang lain pun nak dapat yang sama. So apa persepsi orang? Dia kata kasut free ni, macam mana nak menghindari persepsi tu? Dapat kasut free, tapi sebenarnya orang tak tahu hard work yang kita buat tu. Maybe Kalish nak share ke? Ni memang senang cerita, orang cakap untung lah. Untung lah dapat kasut free dan sebagainya kan. Dia macam ni. Dia macam ni. Bila you buat benda yang betul, you akan di reward. Dia macam dosa dan pahala lah. Cuma dosa pahala kita tak nampak kan. So ni reward apa yang you buat benda yang betul. So nak cakap untung lah tu, yes memang untung, tak dinafikan. Tetapi bad work dia tu, Tuhan je tahu. Sebab kita tak tahu macam mana kita shoot video. Macam mana nak sampai ke tahap tu. Ada orang pernah cakap kat saya,
shoot video senang je. Ya. Itu semua senang je. Tetapi benda yang korang cakap senang pun korang tak buat sekarang. Okay? Dan korang biarkan saya dengan Abang Rumi kaut semua. Tak, realitinya begitu Saya bagi saya kalau benda tu mudah, take opportunity tu je. Tapi realitinya betul lah. Brand tu kalau dia dah suka, dia akan panggil lagi kan. Yes. Biasanya kan. Tapi kita kena sedar lah. Kita dekat social media, we are KOL lah, Key Opinion Leader. Dan mungkin akan ada masa you akan attach dengan brand, mungkin you akan ada masa brand dah tak nak attach dengan you. That is normal. Normal That's baju ni. normal. Dan hari ni juga berita baik, saya buka untuk pembelian. Sebenarnya saya tak suka ambil pre-order, saya suka beli terus, ready stock 5 hari bulan. Harga dia retail RM65 selai, tapi sekarang ada promotion very limited. Kalau beli dua sepatutnya RM130, saya cuma cas RM125. Macam mana anda nak beli, jangan DM saya. Link saya sediakan kat sini, ada Google Form, anda isi cepat-cepat. Baju akan siap, macam saya katakan 5 hari bulan. Plastik ni yang lambat ni, bukan baju. Saya akan post secepat mungkin. A few moments later. Okay, bila sebut attach dengan brand ni, dua soalan dalam satu. Ada tak brand nak eksklusif, maknanya jadi brand ambassador dengan Kelly? Sains tahun, 2 tahun, long term contract. Okay. Dan ada tak brand yang Kelly nak sangat tak dapat lagi sama sekali? Okay, faham? Okay. Bagi saya, bila saya dah baru 3 tahun sebenarnya masih muda. Setahun jagung je, 3 tahun ni kan. Tetapi sebab bila you start sendiri, you grow sendiri, you akan belajar banyak benda. Okay, banyak betul dan salah. Try and error lah. Dan bagi saya, bila ada satu-satu benda, you kena evaluate banyak benda. Okay? Of course, ada brand yang nak eksklusif. Okay? Tetapi, macam saya cakap tadi, kita KOL. Okay? Kita KOL. This is our bread and butter. Betul. Which, kalau you nak eksklusif, then you should compensate with the same amount lah. Yep. You just imagine macam ni je lah. Saya tak nak bagi tahu amount. Tetapi, if let's say satu content, you boleh dapat RM500. For example. Okay, dan dia buat dalam sebulan 4. So you gain berapa? 2,000. Okay. So kalau brand tu eksklusif dalam masa setahun, you should know your value dan you should get more lah. Okay. Sebab beza dengan ambassador. Ambassador is a muka depan lah kan. So itu memang dia dapat payment. So bagi saya exclusivity untuk KOL tak ada masalah. Memang ada KOL jadi eksklusif. Tetapi korang kena sedar Berbaloi lah. Berbaloi ke tak? Saya bagi contoh lah. Macam boleh sebut nama Alif Sata, yes. Haris Hamdan. Yes. Dia sains tahun, yes. tapi amount 6 angka tu. Jadi berbaloi lah kan. Berbaloi lah. So untuk setahun tu kita boleh berkorban brand-brand lain. Betul. Sebab kita dah ada income. Betul. Untuk brand tertentu tu. Betul. Itu untuk KOL lah. Tapi kalau you macam atlet, of course dia tak boleh nak support dalam inter monetization kan. So you dah support barang pun rasa dah bersyukur lah. Barang, dapat pergi trip, dapat baju semua kan. Yes. Dia dah betul. Sebab saya tengok industri dekat Malaysia ni, kalau siapa nak profesional dalam dunia lari, running dia tak macam bola sepak, badminton. Betul. Dia masyuk lah. Betul. Running ni terus terang kan, kadang-kadang saya tengok ada brand pun semua nak free je kan. Semua nak free kan. Lepas tu kalau siapa-siapa nak jadikan dia punya kerjaya tetap, yes. dia kena buat lebih daripada tu. Betul. Kena masuk event, kena menang. Betul. Dia tak boleh harapkan daripada situ. Betul. Sebab tu kalau perasan, sebelum ni untuk dunia larian marathon, dia tak masuk headline dalam mainstream tau sebelum ni. Yes, betul. Sebab tu sponsor susah. Betul. Sekarang ni baru je nak grow. Masuk sana, masuk sini Masuk kan. sana, Saya impress. Berbanding US, Japan. Yes. Jadi kat sini kali saya. Macam mana kalau pandangan Kelly saya, brand-brand kat sini, dia orang ambil kesempatan tak pada pandangan Kelly saya? Aku tak sure jugalah ambil kesempatan ke tak kan. Sebab untuk diri saya, belum ada lah. Okay, belum ada lah. Of course akan ada negotiation terjadi. Tetapi macam kalau you tak agree, then you tak payah proceed lah. Kan? Kena bagi tahu lah. Kena bagi tahu Jangan lah. biar je. Jangan biar je. Tapi kalau untuk orang lain saya tak sure. But for me myself, untuk kesempatan as of now belum ada lah. Untuk level-level Kelly dan maybe saya mesti saya buat satu status, bebek ada hitam putih lah. Yes. Sebab dia nak profesional, kita buat profesional lah. Betul. Satu lagi, kalau if let's say brand tak boleh provide you hitam putih, you provide invoice. At least Sebab saya memang provide invoice. So of course bila you dah certain level, you akan ada betul. Kata orang sebab ada member cakap untung juta-juta kot, takkan satu kasut free tak boleh bagi kan. Aku tahu sebenarnya kau jealous. Macam tu lah kan. Lebih kurang lah. Untuk Kelly saya, untuk contohlah kalau brand approach, apa kriteria-kriteria
Kelly setkan. Macam saya contoh kalau nak bagi seeding kasut, kalau boleh janganlah kasut dah 2 tahun pun nak bagi, dah 2-3 bulan keluar. Saya kalau boleh nak antara yang terawal. Tu saya punya requirement, bukan susah pun. Dan banyakkan bukan bayar pun. Untuk Kelly macam mana pula your kriteria? Oh, saya akan tengok dia punya expectation, brand expectation. Okay, so bila of course ada satu brand approach. My first soalan is what is your brand expectation? Itu first kali. So macam kadang-kadang, okay, ini mungkin brand kat luar sana boleh take note lah. Bila you guys hantar something, okay lah, content macam mana, deliverable macam mana kan, you guys tak letak expectation. So saya pernah terjadi kat diri saya, bila saya deliver something, dia cakap oh tak match our expectation. Dia tak bagi guideline. So macam what do you mean by that lah kan? Macam sebab saya masih kena lagi hari ni. Dia sebab tu kalau yang dah biasa okey. Yes. Dia bagi serah pada kita. Ada yang dia bagi bila kita buat minta ubah. Yes. Dah lah benda tu kadang-kadang free. Tapi dia punya minta tu macam bayar mahal tau. Faham? Saya setuju yang ni. So first kalau saya lah, kalau korang nak practice up to you guys lah, saya akan tanya brand expectation. So that contoh kalau dia cakap oh we nak buat awareness, kita tahu macam mana nak buat. Oh kita nak jual, kita pun tahu macam mana nak buat. Saya selalu bagi tahu brand tentang creativity tu jangan kacau. Sebab tu kita content creator. Kalau creativity you nak touch, baik you buat sendiri. You just bagi tu guideline, do and don'ts dan info je. Yes. Ayatnya betul, perkataan betul. Yang creativity jangan kacau. Tapi ada setengah, semua benda dia nak kacau. Lighting cerah lah, background color, itu creativity. Mungkin teguran kepada brand-brand kot kan. Bagi saya, macam saya lah, kalau you nak touch macam saya, if let's say dia terlampau technical dalam content kan, saya akan buat saya akan terus note kat bawah tu, saya takkan ada guarantee in the outcome lah. So saya rasa macam content creator, KOL kena lebih berani lah. Sebab saya punya kawan pun yang suka yang baru nak naik pun kan, bila dia tanya saya macam mana saya boleh, tak adalah capai satu tahap kan. Saya rasa macam saya cakap baru, we not individual dekat sini. Okay, we are persona. Tapi at the end of the day, you kena clearkan banyak benda sebab kita tak nak sembang belakang sebenarnya. Betul. Saya bukan takut lah sebab kita pun pernah lalui yang baru-baru ni dia nak sebab dia nak naik pasal dia sanggup buat. Yes. Terima lah apa saja kan sebab dia nak dapat engagement awal tu kan. Jadi saya rasa teguran Kelly tu sangat-sangat penting lah. Sangat penting. Kalau saya nak baru mula pun saya akan ikut. Dia yang penting macam Kelly, sebelum kita nak buat benda tu dia kena tunjukkan dia punya value dulu. Oh betul, sangat penting. Untuk awak personally, apa awak rasa awak punya value dan strength yang buat brand nak ambil awak? Okay, macam saya cakap, saya akan tanya. Selalunya after big campaign habis, saya akan tanya. Saya akan tanya direct je sebab saya rasa penting untuk saya tahu apa saya buat benda betul. Okay, so selalunya saya akan dapat is your, tak tahu lah dia orang cakap kan. Saya tak tahulah, dia cakap kejujuran dalam bercerita. Dia orang cakap kan. So I think bila you dah tahu, you strengthen je benda tu. So after you strengthen, benda tu lagi kuat. Tapi ni kena ada experience boleh buat macam ni Betul. Baru dia struggle sikit lah. Kalau tengok awal video ya. Kan. Tapi bestnya whatever kita cakap tadi, saya tengah industri content creator, especially running. Kita content running Malaysia saya tengok makin positif lah. Ramai. Makin ramai buat sekarang ni. Dan kalau betul-betul serius, saya rasa boleh jadikan career. Betul. Boleh jadikan profession tau. Betul. Jadi dua soalan dulu untuk Kelly. Untuk mereka-mereka yang baru nak bermula, apa yang paling penting sekali dia kena untuk bermula tu? Content creator? Yep. Konteks running running. Oh, running I think apa benda yang orang-orang baru buat sekarang ni dah betul sebenarnya. Sebab I think you just copy je apa yang orang lama buat ataupun video-video lama, you just copy je dan cari you punya tune, which is you have to be authentic. Copy tu Copy je. Saya ni siapa cakap KJ? Sebab saya yang paling banyak influence saya Kofuzi. Saya cakap kat KJ, saya takut orang kata saya meniru. KJ kata meniru tu lain. Ni you tengok dia, you terinspirasi dengan dia. Betul. Tapi you buat cara you. Cara Malaysia. Pasal tiru tak tiru kan. Bila saya ada dekat social media, saya dekat social media dan macam mana saya tak nak bagi orang tiru saya. Engkau dah ada kat situ. Kan? Macam tu Kofuzi dah ada online. Dan bila cakap Abang Rumi tiru dan Kofuzi letak diri dia kat situ. Follower dia makin ramai. Dan Abang Rumi tak kacau dia. Betul. Kan? So kalau orang copy saya pun, benda yang positif sebenarnya. Orang akan tetap acknowledge awak. Yes. Dalam masa sama kita develop bakat baru lah. Yes. Tapi kadang-kadang saya scary juga bila saya scroll kan. Macam benar dengar. Disclaimer disclaimer. Tapi okey lah. Tapi okey lah. Saya happy. Saya rasa sekarang sangat mudah. Sebab dulu waktu saya nak start dulu,
Malaysian punya content tak banyak. So saya banyak inspired daripada luar. That's why mungkin orang cakap saya authentic. Padahal saya pun copy juga. Kan? Tapi along the way, you have to find a tune lah. Find the tune Kena cari tune. supaya awak ada DNA awak sendiri. Yes. Trademark awak sendiri. Sebab Kalish dah ada. Orang dah suka Kalish. Kalau jadi Kalish 2.0, rugi lah. Kalish ni saya tengok personally dia pandai sangat cakap. Saya rasa saya nak edit video ni senang gila. Kan dia similar, dia memang gifted lah. Saya rasa dia dulu masuk debat kat sekolah. Tak, tapi waktu sekolah dulu saya ada banyak, tak adalah ni, tapi saya banyak volunteer benda. Public speaking. Tak ada public speaking macam dalam persatuan dan sebagainya. Tahu tak kenapa saya volunteer? Saya pernah macam, siapa nak pengerusi saya nak jadi. Okey, tahu tak kenapa? Saya tak nak buat kerja. Eksklusif di Arumi channel je. Saya tak buat kerja, tapi itulah waktu pekerjaan dulu pun saya dengan travel agency dulu. So kita deal dengan banyak orang. Okey, dan You expose, you develop your yes, talent. so bila kita buat dengan banyak orang, kita dah face banyak problem tau. So kematangan pun je. otak kita akan cari solution. So that's why lah. And then satu lagi, baca, kena membaca. Dari sebut influence tadi, berbalik pada tadi, siapa yang paling banyak mempengaruhi awak lah dalam dunia media sosial ni? Untuk awak mendapat inspirasi. Saya rasa luar daripada running lah sebenarnya. Sebab saya banyak cari tengok konten yang luar. Sebab that's how you grow lah. Macam klise, kedengaran klise macam Karul Amin dan sebagainya. Okay? Dia kedengaran klise, tetapi you kena cari konten yang luar, lain daripada running, so that you can twist. Okay? Kalau you tengok cara Karul Amin bercakap, okay? Susah tau nak copy. Kita cari, tapi cari dia punya susun kata. Dia terlalu jujur. Kan dia bila cakap tu dia humble, dia jujur. Yes. Kan? Lepas tu kalau dalam content creator kalau overseas of course Mak Choi. Kenapa saya suka Mak Choi? Oh, Mak Choi. Kenapa saya paling suka dia? Sebab saya rasa very authentic. Dia macam saya tak boleh jadi se-authentic tu. Okay? I try, saya pernah cuba. Tak dapat. Dia lari buka baju dia bagi tahu kenapa kan. Kan? So as simple as lari buka baju. As simple as macam balik Korea. Saya balik Kota Baru pun saya tak kerti buat konten. Ada lagi berapa ratus kilometer tu. Gila lah tu. So saya rasa Mak Choi dia follow back saya. Serius? Serius? Saya inspirasi Kofozi. Kofozi menginspirasi Mak Choi. Dia ada label kepada Kofozi pula. So dia line yang sama tu. Saya pernah tengok Kofozi. Saya rasa itu estetik Abang Rumi. Okey, saya pernah bagi tahu brand. Bila dia cakap, Khalid boleh tak review? Saya pernah bagi tahu. Saya tak review kasut. Serius? Kalau scroll saya tak review kasut. Kan? So bila kadang-kadang saya buat live Khalid boleh tak ceritakan awak lebih kepada sharing. Sharing. Saya macam, lepas tu pernah ada sekali orang cakap nak komen kat live saya, nak tengok review kasut dengan Abang Rumi. Saya kata betul. Okay, Kalish macam ni. Saya bagi awak tips lah. Ni saya pula bagi tips. Untuk Kalish ada strength dia. Saya maybe ada strength saya. Tapi salah satu nak perkembangkan, ini saya punang semua bagi tahu. Kita collab. Masuk dia kan. Maybe saya tak pandai buat macam Kalish buat lah. Kalish maybe tak, dia jujur dia cakap tak pandai review. So dia duduk dengan Rumi cerita pasal kasut kat video dia. Dia dapat engagement tinggi kat video dia sebab dia ajak saya. Macam ni lah saya ajak Kalish. Maybe ada itu sekali kolaborasi salah satu cara nak berkembang. Betul. Kadang-kadang kan saya tengok Abang Rumi sembang pasal kasut kan. Saya ada pointer dalam otak saya. Saya tak kerti. Itu sebab awak jadi autentik. Awak jadi diri awak sebenar. Saya memang minat kasut dulu. Saya tak boleh tengok kasut. Benda lain pula saya tak pandai. Tapi kalau in term, saya boleh cerita pasal kasut in term of feel je lah. Macam itu je. Kalau very technical, tak kerti. Awak background belajar apa? Tak adalah. Belajar benda yang sains lah. Tapi bekerja tak ada kaitan. Okey, saya pun belajar engineering. Sebab tu maybe saya suka technical lah. Soalan macam dah nak closing juga. Kalish hari ni umur 31. Yes. Di mana Kalish project diri Kalish the next 5 years? Who are you the next 5 years? Okay. The next 5 years in term of sukan, of course saya bukan berlari lagi lah. Saya mungkin dah develop into sukan yang lain. Of course mungkin cycling, mungkin berenang dan sebagainya lah. Itu in term of sukan apa yang saya akan buat. Sebab saya rasa saya tak akan tinggalkan sukan ni forever and ever. It's your cinta kepada sukan. Forever and ever. Mungkin slow down tetapi tak tinggal. But in term of social media, benda ni saya banyak sembang lah. Mungkin akan quit. Yes. Mungkin akan quit. Mungkin akan quit. Tapi tak tahulah 5 tahun ke 10 tahun ke kan. Tetapi dia bukan quit kosong lah. Saya akan jadi orang belakang untuk push social media lain. Dia macam manage lah jadi the brain lah kan. Sebab kalau siapa-siapa pernah tengok Syafiq best friend. Saya tak grow dia lah tapi saya develop dia macam protege. Kan.
So daripada situ saya macam oh wow, dia rasa lain tau. You macam produce someone yang bukanlah jadi diri you, bukan jadi you tapi you know, and I'm happy untuk develop orang yang siapa-siapa nak lah. Tapi satu je, kena kering sikit lah sebab belakang tabir punya cerita serius lah kali. Kan? Itu salah satu sebab bila macam kalau soalan tu tanya pada saya akan fikir how I return back to community. Oh, yes. So apa yang dia buat ni salah satu lah. Yes. So untuk in term of return back to community, pasal kali sudah berjaya tau. So macam mana dia nak sebab ada satu prinsip dalam agama pun cakap, lebih banyak kita bagi, lebih banyak datang balik. Yes, betul. Itu dalam social media pun sama juga sebenarnya. Macam tengok hari tu saya dengan Abang Rumi share kasut dan sebagainya kan. Yes. Bagilah lagi banyak. Hari yang saya bagi kasut, saya bagi 2 free tau. Dekat saya punya staff dengan India tu. Dalam masa seminggu setengah ada 8 lagi masuk. Yes, betul. Dan itu hari pun saya jual bukanlah sebab cari duit tu satu kan. Tapi saya jual pun murah. Terus part of return community lah. Betul. Lagipun tak pakai. Ya. So macam sayang. Ya. Dia lagi satu sebab Kelly yang pakai, orang nak. Sebab Kelly yang pakai lah. Jadi bila Kelly yang pakai, hari ni saya ada buah tangan sikit yang saya pakai hari ni. Okey. Okey, ni Tim Rumi ni salah satu buah tangan yang saya lama nak sangat lah. Sebelum ni maybe kurang berjaya quality design. So ni saya buat 6 sampel. Salah satu tu untuk Kelly. Dia ada tulis sampel kat sini. Saya nak buat baju juga. Ya. Sebab Kelly pada saya dia dah kena ada produk dia sendiri. Oi. Sebab kadang-kadang macam cerita kenapa orang beli Alphafly, beli Vaporfly, cerita Kipchoge. So maybe saya ada cerita kat baju ni. Betul. Semalam buka dah nak habis tau. Dah nak habis tau. Kelly kena ada brand dia sendiri. Saya malas nak pening sebenarnya. Pening tak? Pening sikit. Pening sikit tapi dia ada part enjoy. Berbaloi lah sebab kita buat sendiri semua. Ya. Baru tahu penat nak berniaga tu. Betul. Penat nak berniaga tu. Kelly dia buat, saya rasa dia buat apa pun orang beli ni. Ya ke? So saya tak sabar. Saya tak sabar Kelly ada merchandise dia sendiri. Oh, one day. Korang nak ke? Serius. Bayang kalau Kelly dia buka TikTok dia pegang satu baju je kan. Habis. Confirm habis. Okeylah nanti saya buat. Ya, tapi kita bukan nak jual baju semata-mata. Saya nak pastikan kualiti dia. Betul. Dia punya material dia dan yang penting functional. Functional tu bila pakai selesa lah. Betul. Untuk runner lah. Sebab saya runner, saya tak nak pakai baju yang saya tak boleh buat lari. Betul. Jadi it's about time. Dia lagi banyak experience, dia banyak exposure, banyak brand-brand. Saya rasa it's about time lah. Okey, baiklah. Terus macam nak buat. Okay, so Kelly. Yes. Part tajuk dia pasal brand Perlukah in conclusion influencer macam awak ni perlukan brand? Awak masih perlukan brand ke? Walaupun kita cerita nak buat brand awak tadi. Oh, dia complement each other sebenarnya, okay? Sebab kenapa kita dekat social media? Sebab kita nak sell something. Okay, mungkin kita ada produk, kita nak sell something. Dan kenapa brand ada dekat situ? Sebab dia nak sell something. Okay? So I think perlu untuk kita bekerjasama lah. Seiring, okay? Seiring. So tetapi saya tahu ada juga content creator kat luar sana memang tak nak ambil apa-apa. Dia memang nak be on social media saja. Itu pun tak ada masalah. But there's nothing right, nothing wrong. Ya, tapi bagi saya kalau ada opportunity, grab. Itu je. Saya setuju 100%. Saya sendiri perlukan brand. Sebab dengan ada brand ni maybe saya tak perlu keluar duit beli kasut dan sebagainya. Saya boleh pakai apa yang saya suka. Tetapi kena give and take lah. Betul. Kita promote secara jujur, secara konstruktif. Yes. You kena support kita jugalah. Betul. Dan ni saya cakap bukan untuk saya dan Kelly, untuk semua influencer-influencer di luar sana. Untuk brand-brand yang mungkin menonton ni, saya tahu ramai yang menonton ni, jom kita leverage kelebihan masing-masing. Betul. Kita pergi lebih jauh. Betul. Sebab saya tengok dekat overseas Confuzi baru je buat kempen next week. Besok Adidas datang kat dia. Tak ada isu pun. Yes. Tak ada isu pun. Ini satu benda lagi Abang Rumi sebut pasal Confuzi tu kan. Bila kita dekat social media influencer, KOL, kita bukan ambassador untuk brand. Okay? Kita tak bukan ambassador. So there's no issue. Contoh Confuzi pakai Nike, Confuzi pakai Adidas dan sebagainya, tak ada isu. For me, tak ada isu. So, tak sepatutnya ada isu lah. Tetapi mungkin dekat Southeast Asia kita terlalu sensitif benda tu. Kan? Dan contoh
last time we seat you then tiba-tiba you ambil ni then we not seat you anymore, then saya rasa macam should not be happening lah. Tak sepatutnya jadi. Tak sepatutnya, kena professionally. Sebab you kena ingat, tujuan orang tonton video saya pasal kita punya fair. Kita pakai semua brand. Kalau Kelly nak pakai satu brand Nike saja, tak ada masalah pun. Tak ada masalah dia, tapi nanti Nike je tengok. Kan. Tapi kita kalau boleh kita nak. Then I think it's a good opportunity to a brand sebenarnya for you to showcase your the best among the best. Sebagai contoh, kalau Abang Rumi dia ada banyak kasut. Saya beli 100% guarantee dia mesti ada bias. Okay? Ada. No, what I mean is brand should find a tune to make content creator bias to that brand. I think that is your tugas untuk make sure benda tu. Dan kalau macam Abang Rumi cakap, kalau saya pakai satu brand saja, dia tak nampak strength dah kat situ. Betul. Dia tak nampak strength dah. Terlalu bias. Terlalu bias, okay? But kalau ada content creator tu pakai banyak brand dan tiba-tiba just imagine setiap race dia pakai you punya shoes. Orang punya dalam mindset kan. Orang punya mindset, oh dia pakai 10 brand tetapi every race dia pakai brand itu sahaja. That is your Orang dah tahu sign dia. That's a sign. So saya rasa sepatutnya. Sebab tu saya suka dia punya pemikiran bukan macam yang umum-umum macam ni. Too far maturity lain. Sepatutnya lah. Bagi saya tak ada isu. Yang penting untuk brand tu PR tu kena reward friendly lah. Untuk Yeah. PR brand tu gila best lah sekali. Saya rasa kalau nak sama maybe kita boleh buat part tu nanti. Nak dapat time dia susah sangat. Tapi saya sangat appreciate. Saya bersyukur Kelly hari ni. So makanan ni okey Nice. Okay, kita tambah lagi. So akhir kata terima kasih K Kelish. Siapa yang belum follow dia dekat Instagram, TikTok. Dan Facebook ada tak? Facebook tak aktif. Tak aktif. Takut. Saya share link je. Saya Takut. Dia punya strength TikTok lah. Saya rasa. TikTok dia gila babe. So buat sekarang. Dan terima kasih kepada anda yang sudi tonton sampai habis. Siapa yang masih lagi nak dapatkan TR 70K ni, dah nak habis sebenarnya. Tapi saya tengah bincang dengan printer saya untuk tambah lagi order. Nak tambah lagi order. Maybe saya nak letak kat Faiz Japan Shop, dia dah contact saya. So letak kat sana. Kita boleh perkembangkan maybe. Kita boleh cerita topi dan sebagainya. Nice. Dan lepas ini TR dengan K Kelish ada. Of course, kena buat lagi. Semua orang nanti ya. Yes. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Allah Akbar. Kalau anda suka video ini, tekan butang like, tinggalkan komen. Dan yang paling penting apa dia? Subscribe. Saya bakal kebaikan. Stay healthy, keep fit and Keep running. Yo, what's going on?